Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahasa jiwa bangsa, salam tiada kepada semua pencipta bahasa dan sastra. Hari ini kita akan menyaksikan siri bicara seni lakon teater, iaitu bakat, ilmu dan pengalaman, bersempena dengan Festival Seni Teater Malaysia 2020 pasca dalam talian COVID-19 Kuala Lumpur Kota Buku Dunia KLWBC 2020 dan Dekad Bahasa Kebangsaan 2020. Program ini adalah rakaman dalam talian anjuran Persatuan Teater Malaysia dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKTN, Persatuan Penggiat Seni Malaysia, Persatuan Badan Budaya DBP dan Persatuan Penulis Nasional Malaysia PENA dengan sokongan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Objektif program ini adalah untuk meneruskan aktiviti seni kebudayaan dan kesamaan pentas. Seterusnya mentabakkan dan melestarikan pembangunan industri teater Malaysia ke arah pembangunan masyarakat, dan seterusnya merancangkan lagi ekonomi penggiat seni dan mengharungi pandemik COVID-19. Program siri bicara ini akan dikendalikan oleh Saudara Muhammad Rizwan Kamaluddin dari Persatuan Teater Malaysia. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih kepada saudara. Terima kasih kepada saudara Aris Osman sebagai pengurusi majlis pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada petang yang berbahagia ini. Alhamdulillah, dalam program Festival Seni Teater Malaysia 2020 ini, pada petang ini kita lagi sekali akan bertemu dalam siri bicara seni, iaitu lakonan teater, yang mana kita akan mengupaskan tajuknya bakat, ilmu dan juga pengalaman. Untuk itu pada petang ini kita didatangi dan kita menjemput rasanya 4 panel yang bagi saya begitu mampan dan juga berkaliber pada petang ini, daripada sudut ilmunya, dari sudut kepakarannya dan dari sudut kemahirannya. Ada orang yang lama dan ada orang baru dalam industri lakonan teater. Untuk itu saya akan memperkenal dari sebelah kanan saya. Yang pertama, orang yang bagi saya sebagai abang dan sebagai guru dalam bidang teater di Malaysia, dan saya akan sebagai orang yang orang kata sweet, yang manis dan tampan, yang sweet bagi saya. Hitam si tapuk manggis. Di ujung sebelah sana, siapa tidak mengenal, kalau sebenarnya orang kata selalu panggilnya nama Mr. Rama, atau senang saya mengenal bahwa Kapten Bersekutu, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, itu Rama Sunan anak laki regai, yang mana tarikh lahirnya dikomplit bagi lebih kurang 4 muka surat-surat saya, sehingga saya kena edit untuk menyusun menjadi lebih pack dan sebagainya. Berpendidikan di sekolah rendah sekolah Kuala Cina pada darjah 1 hingga 6, dan sekolah menengah Muhammad Al Gajah Melaka daripada Pak Lehan kita Talima, dan mengikuti Akademi Filem Malaysia di hak diploma, kepada kursus TSPN, kursus Angkatan Pertahanan Malaysia berbakat kapten. Kalau dilihat daripada pengalaman seni drama teaternya, dia telah melalui kursus drama di RAS Promotion, Teater Asyik di bawah bimbingan Marzuki Ali, Universitas Bangsawan Universiti Malaya, dan juga khusus lakon dengan Majlis Teater Selangor. Sekarang ini dia memegang jawatan sebagai di bawah Teater Seri Buana sebagai penulis skripsi, Majlis Teater Negeri Selangor pun dia pernah berada dalam MTS, Persatuan Seni Produksi, dan juga mengarah teater anak-anak. Dan mempunyai pengalaman produksi kita hampir 6 drama pentas sebagai produksi dan drama Jubah Hitam sebagai watak, Jubah Hitam dan drama teater pentas watak dan pembantu lain. Jadi pengalaman kalau
mulai teacher, bintang lantas, dan juga dia memegang sekarang ini syarikat sendiri sebagai penerbit dan pengarah di Red Camp Broadcast. Kalau lihat pentas pengalamannya 30 kali, juru acara 1000 kali, drama TV 200 buah judul, sitcom 30 judul, filem hampir 35 buah filem, iklan 15 kali dan hiburan ATM. Kalau buka saja ATM memang muka dia, kalau tak ada itu maknanya tak cukup ratingnya. Dan antara yang saya ingin memetik drama radio pertamanya adalah yang terlibat masa kecil lagi saya mendengar dalam sekolah rendah adalah nombor 5 siaran 1 dia dah berlakon dalam drama pentas drama radio pertama, dan drama radio pertama di bawah lingkaran awal. Tak salah saya bersama dengan saudara-saudara Rosdi Ramadan pun saya pernah menontonnya. Okey, pernah menerima anugerah dalam sitcom Ada-Ada Saja, Ibu Beca dalam Petang Listrik, filem sebuah filem Cina. So kalau kita lihat pengalaman berlakon dengan artis luar negara, Mak Lee Singapura, Eric Kwok Hong Kong, Kupai Taiwan dan juga Manorama Ilan, ini nama-nama yang besar dalam industri filem dan juga TV di peringkat Asia. Ini dia memegang jawatan sebagai Naib Presiden Persatuan Teater Malaysia dan juga pernah menjadi bekas Timbalan Presiden India Artis TV dan Filem, dan juga ahli seniman karyawan dan juga ahli bekas alumni sekolah menengah Alur Gajah. Itu seperingkat dan padat yang saya dapat daripada saudara Rama. Dan seterusnya saya ingin memperkenalkan sebelah kiri saudara Rama adalah seorang gadis yang mulia, cantik, bergaya, yang cute dan putihnya. Saya tak tahu, selalu saya panggil namanya Shasha Mashira, dan hari ini bawa di statement agama ini Sahrizan Shasha. Selamat datang. Graduan Aswara pada tahun 2014. Sudah bermula mengenali teater semenjak berumur 15 tahun. Pementas teater pertama dia ialah dalam bangsawan Anak Berbentuk Arah Amizai Azmi pada tahun 2010. Dan sekarang ini beliau berjawatan sebagai penerus usaha dan juga exco dalam Majlis Teater Negeri Selangor. Saya saudara-saudara ada fungsi Laskar Lentera, fungsi satu persatuan teater Laskar Lentera di bawah Majlis Teater Selangor. Itu saudara Syasha. Dan antara teater yang terakhir dalam di PG bawah ini dalam teater Gelanggang Sesepuh, yang terbarulah Gelanggang Sesepuh. Dan juga tanya diucapkan bahawa Syasha Mashira telah menjadi juara dalam pertandingan monolog sempena citra bahasa yang baru ini, anjuran DBP dan juga PTM. Seterusnya, satu gadis yang berada di sebelah kiri saya adalah gadis saudara Puan Ain Sofia Osman, yang hebat juga, graduan ijazah sarjana muda teater, lakon dan pengarahan di Fakulti Filem, Teater dan Animasi UiTM. Mula bergiat menyanyi sekolah rendah. Selama ini kita kena terima bahawa sekolah adalah satu tempat institusi yang begitu tepat sekali untuk memulakan jaya. Dan mulai terlibat serius dalam pentas teater sejak menuntut di universiti tahun 2005-2006. Mana lebih mudah dipanggil Ain yang berani melanjutkan kajian di UiTM dalam bidang teater, diploma seni lakon. Baik, dan antara karya-karya yang beliau terlibat dalam, khususnya dalam bidang seni, yang saya lihat bukan hanyalah dalam proses dia belajar tu, dia juga terlibat dengan kerja-kerja sebalik tadi. Selepas dia tamat kajian, dia banyak kerja di sebalik tadi dalam Outloud Studio. Outloud ni sangat kuat banget. Lepas cakap. Outloud Studio sebagai pembeli. Pada tu dia mengajar di lakonan di akademi tersebut. Antara teater pernah yang terlibat yang saya rasa memberi satu kesan dalam karya seni ini adalah Bangsawan Nio Gading Puncak Maligan, Bangsawan Cincin Gapi, Tun Kudu, Panggil Abang, dan banyak lagi. Yang betul-betul saya terkesan buat saya Nio Gading Puncak Maligan dan Tun Kudu. Dan terlibat dalam menjadi program menjadi bintang mencari bintang 2013 terbitan TV3
bawah bimbingan Raja Azura, tapi rasa yang terkeluar kan Biasa lepas first time terkeluar kan, maksudnya itu proses dia, dan akhirnya dia telah bergabung dengan seorang rakannya yang mula dikenali dalam seni lawaknya adalah dengan menggelarkan grupnya adalah kumpulan awak. Okay, dalam School of Lawak di Astro dan Warna Astro Warna dan Liga Lawak di TV3, dan akhirnya projek komedi Warna dia telah berpisah dengan rakan dia kan. Rakan dia bertanding secara sihat. Okay. Dan yang terakhir yang saya rasa terlalu panjang dan saya dapat dan saya nantikan adalah seorang lagi, nak kata orang lama otai, tak saya nak beri veteran, tapi bagi saya adalah kedua orang ini sebagai pakar rujuk kita dalam bidang lakonan menurut observasi atau observation yang kita lihat, iaitu Rosli Ramadan. Mudah saya kata, walaupun diangkat sebagai aktivis kita dalam tahun 1987 sehingga 2020, dan artis drama seperti beliau pengasas pada yang pertama dulu sekarang drama studio dramatis studio, dan sebelum ni dia panggil Sandiwara. Baik, itu saja. Tapi apa yang penting nak bukannya lain yang dia bagi, tapi yang melekat dan terlekat daripada diri saya adalah bila kata sebuah filem yang berterjemah asma itu menjadi masterpiece daripada beliau. Okey, keempat panel yang ada hari ini khususnya saya akan menyatakan saya random selama 2 jam perbincangan kita. Saya akan tak kira lah siapa yang bagi, tapi saya rasa untuk memulakan dalam majlis ni saya nak silakan saudara Rama bercakap sedikit apa itu lakonan dalam pandangan dan juga pengertian beliau pada hari ini. Silakan. Terima kasih saudara panel kita. Terima kasih kepada semua panel-panel yang ada di sini, terutama saya panggil dia Abang Rosli lah. Kami sama-sama berlakon drama pertama tahun 1985. Waktu itu filem 16 RST. Itu dia. Jadi selepas tu kami berjuang sampai ke hari ini dan teater filem, dan beliau pun saya pernah berlakon di bawah arahan Rosli. Jadi saya rasa lakonan ini cukup luas. Ramai di luar bila kata lakonan ni, diorang pandang rendah waktu tu lah, pandang rendah nak wayang apa semua, diorang pandang kita ni adalah golongan yang tak payahlah, tosa lah. Itu yang terselit dalam waktu tu, orang-orang waktu tu. Dan lama kelamaan lakonan ini adalah menjadi satu bidang yang begitu luas yang kita tidak nampak, dan infinity ataupun dia punya unsur-unsur dalamnya cukup luas. Sebab kalau kita lihat lakonan di luar saja tak ada benda, cuma dia orang kata lakon untuk TV, untuk pentas, untuk filem. Tetapi lakonan sekarang ni kalau kita lihat, bila kita mendalami lakonan tu, ia sebagai satu terapi sebenarnya, menjadikan kita satu manusia yang berguna di halayak ramai, di keluarga dan secara personal. Jadi jangan anggap lakonan itu lakon sahaja, kerana setiap naluri, setiap hidup manusia itu sejak dia lahir sehingga ia pergi meninggalkan dunia ini, dunia jiwa semuanya adalah lakonan yang dibawa secara langsung dan secara tidak langsung. Jadi itu membuat ketirai lah. Baik, terima kasih saudara Rama. Saya rasa satu penjelasan yang pendek, padat dan tepat. Saya rasanya tak perlu diskusi lah, dah rasa dah boleh balik. Dah komplit, dah rasa ni dah pada data tak dapat urai dah kan. Dah saya dah cakap daripada lahir sehingga kematian tu saya ingat sudah habis. Apa lagi yang itu tajuk kita belum kupas lagi. Belum bercakap tentang bakat ilmu dan juga kemahiran ya. Saya terima kasih saudara Rama. Saya rasa saudara Rama mampu berkata begitu kerana mereka yang saudara Rama dan saudara Rosli, walaupun dia terus lakon tapi banyak juga terlibat dengan kelas-kelas lakonan dan bengkel-bengkel lakonan. Jadi benda
Jadi itu menjadi darah daging dalam masyarakat. Terima kasih. Dan untuk itu saya rasa selepas saudara Rama mendefinisi secara padat dan tepat ini, saya rasa saya nak baca juga. Sadari Sasa Masyela dulu, setelah Rama boleh juga kupas secara asas. Silakan. Terima kasih. Apa tadi? Saya lupa. Sebab terlalu padat, terlalu padat sampai macam dah memang boleh balik dah. Kupaskan apa tu? Apa itu lakonan teater? Okay. Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput. Okay, saya ambil kesempatan ni, terima kasih. Saya rasa kecil sangat duduk di sini sebenarnya. Pengalaman saya masih hijau kakak. Ya. Dan saya bersama dengan, boleh cakap legend lah bagi saya. Legend. Dan saya pernah bersama Mr. Rama pada 10 tahun yang lepas. Iaitu waktu tu saya masih lagi baru habis sekolah. Baru sangat habis sekolah. Hari ini saya bersama Mr. Rama di sebelah saya dengan pengalaman yang ada sedikit lah pada saya pada hari ini. Saya gembira, terima kasih. Kupaskan tentang lakonan teater. Saya dah dari umur 15 dah mengenal teater dan belajar tentang teater. Ya, saya bermula dari lakonan. Kalau boleh kira lakonan teater saya hingga hari ini lebih kurang dah 120 lebih. Tak kisahlah watak apa-apa. Saya dah pernah jadi watak yang tak ada dialog langsung pun ada. Saya rasa dah 120 lebih. Dah 123 macam tu. Saya dah merasa semua dari yang kecil hinggalah ke watak yang besar, dari yang muda hinggalah yang jadi orang tua, yang cantik jadi tak cantik, yang buruk jadi bodoh. Saya rasa sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita, dengan apa yang saya lihat, jangan malu. Berlakonlah dengan ikhlas, dengan jiwa yang kalau watak kau tu tak cantik, peduli. Orang dah beri, jadilah apa yang orang tu percaya kau boleh bawa. Tak, saya tak suka saya tak maaf, saya tak kurang berkenan dengan pelakon-pelakon yang macam kau berlakon, kau jadi watak macam ni tapi kau kena cantik. Macam tu, saya kurang berkenan sikit. Lakonan teater ni sangat memberikan saya jiwa yang ikhlas, yang kita kena bawa dengan bersungguh-sungguh sampai kita jadi orang tu dan orang tu percaya kita jadi macam tu. Sampai orang tu pun rasa apa yang kita rasa, orang tu suka dan menerima apa yang kita bawa. Itulah lakonan teater yang saya rasa kita kena ikhlas, kita kena bersungguh-sungguh, yang kita tak menipu. Kita memang berlakon, tapi kita benar-benar melakonkan sesuatu watak itu dengan menjiwainya dengan ikhlas. Rasa dan ikhlas bagi saya, baru orang yang menonton itu percaya lakonan teater kita. Terima kasih. Okay, terima kasih Syaza. Terima kasih Saudari Sasha dengan penjelasan tadi. Dan seterusnya saya ingin menjemput pula Abang Rosni. Kalau kita lihat bahawa Abang Rosni adalah merupakan seorang aktivis penggiat teater dari dulu hingga sekarang, bermula daripada asasnya ialah ikut-ikut, dekat-dekat, akhirnya menjadi pelakon dan juga penggiat dari segi teater, drama TV dan filem. Dan akhirnya akhir-akhir ini Abang Rosni cuba untuk dedahkan pada bakat-bakat baru dan juga mengalirkan ilmu dan juga kemahiran itu
khususnya dalam satuan abang sendiri. Jadi apa yang abang boleh tafsirkan dalam segi tafsiran dalam lakonan terhadap ketiga bidang akhir teater ke TV dan film, mungkin kita boleh berkongsi pengalaman. Silakan. Apa diharap kepada saya tinggi petak sedari ruang? Apa diharap kepada saya popular tidak, pengalaman berkurang? Tentang yang saudara Yuandin kita uraikan, pengalaman dan ilmu bagi saya, kerjaan sebagai seorang pelakon ini adalah tanggungjawab yang begitu jitu. Sebab nak jadi seorang pelakon, dia bukan atas dasar pada sertifikat atau jasa yang kita ada. Yang paling penting sekali, kita kena letak diri kita bila kita berada ataupun di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Semasa kita belajar, kita hanya bersama dengan rakan-rakan dan pensyarah di dalam bilik kuliah. Setiap apa yang kita nak lakukan atau nak kerjakan, setiap produksi dan pengarah, kita berpandu. Tetapi balik setelah saja kita ataupun dapat ijazah ke segala-galanya dalam bidang yang dicuri, apabila kita menghadap di dunia luar, berbeza sekali. Itu sebab saya banyak berjumpa dengan gangguan yang ada bersama dengan produksi. Baru-baru ni saya syuting dengan 26 episod di Lenggong. Kebanyakannya dipanggil ataupun praktikal kan. Jadi bila dia bekerja dengan orang-orang yang profesional ini, memang amat sukar sekali kan? Sebab kita kena faham antara perbezaan itu, perbezaan bekerja sebagai seorang student dan kita bekerja sebagai seorang profesional di lokasi production yang komersial kan? Tugas pertama pada 4 pelakon saja. Pelakon memang tugasnya memang berat sekali. Dia bukan hanya mengkaji skrip, dia kena mengkaji segala watak-watak dan skrip dan apa yang dikenaki oleh jalan cerita tersebut. Tetapi pengalaman itu amat berpandu pada kita. Contoh saya bagi, dia bukan watak seorang nelayan. Pengalaman dia kena belajar macam mana dia nak mengayuh sampan itu. Tapi kalau semasa di pusat pengajian tinggi tidak ada. Dan begitu juga macam-macam. Terpaksa ataupun kita mengenali pengalaman itu, kita kena duduk belajar dengan apa yang sepatut watak yang kita hayati. Dan tugas kita amat berat untuk menghidupkan watak tersebut. Ingat, lakonan ini adalah pekerjaan. Kita kena buat hasil produk kita yang dengan sempurna dan elok. Barulah rezeki kita kata pun tak betul. Orang akan kata terus promote nama kita. Jaga nama tu dengan sungguh-sungguh. Saya nak bilang nama saya ni sebagai nama saya Rosli Ramadhan ni pada tahun 1990 setelah saya jaya di pesta seni pentas anjuran TVKL masa tu. Saya tak lupa pada guru arwah Nasir Ali yang banyak membimbing saya. Bila saya dilombatkan sebagai pelakon lelaki terbaik, saya terus bekerja sebagai freelancer. Baik mau amat saya kata. Pengalamanlah guru saya. Setiap yang saya terima setiap teguran, komen, saya terima dengan secara positif. Kita jangan negatif. Kita jangan mudah mengaku kalah. Terus berjuang sampai sekarang. Saya terima kasih banyak. Saya bertemu dengan rakan saya, Presiden kita, Cik Safrani Samsudin. Kata orang pun faham dan tahu tentang perjuangan saya. Dan begitu juga jumpa dengan rakan-rakan Cik Yuandin yang pernah bertugas di Medik di Bidang Lampang. Saya amat berbangga masih ada lagi kawan lama yang ada bercuburi dalam bidang teater. Dan saya pun adalah pengasas kumpulan teater saya, Dramatis Studio. Dan saya banyak mengharungi pengalaman, bukan mengharungi pengajian akademik secara formal. Saya bukan orang akademik, tapi saya adalah orang-orang ketemu survivor. Macam mana nak membuat sesuatu
kata perjuangan yang dipanggil teater itu menjadikan satu realiti. Baik, untuk mukadimah bagi saya lagi padat dan juga mendalam untuk kita bincang pada petang ini dari kursus yang pertama. Baik, yang pentingnya kata kunci daripada Abarus kita ialah sebenarnya bahawa teater itu bukan satu lakonan apapun dalam bentuk genrenya, bukan satu benda yang main, perlu dibuat secara total dan serius. Itu saya pegang kata. Okey. Dan seterusnya saya nak jemput saudara Ain selaku orang, rasa saya orang baru tapi dia berada dalam keadaan yang situasi yang besar bagi saya, kerana walaupun dia belajar dalam bidang teater khusus di UiTM, tapi dia membawa peranan media dalam usia yang muda di TV station swasta dan juga Prima TV kita, TV utama dia. Bagaimana saudari Ain menempatkan untuk membentuk lakonan saudari Ain untuk bekerja dalam keadaan seperti ini, dengan orang lama, dengan orang baru, lepas tu dengan konsep TV-nya dan konsep teaternya. Kalau pergi ke teater terpaksa Ain letakkan tahap bekerja dalam teater, dipegang untuk TV stesen yang besar, contoh kalau satu TV daripada program-program besar bagi saya, sebab saya lihat saudara ini ialah daripada TV channel TV yang besar kan. Jadi macam mana Ain membawa dia Ain dalam untuk menentukan lakonan dalam konsep-konsep tertentu? Terima kasih Saudara Wadid. Saya sangat terinspirasi dengan mukadimah daripada tiga-tiga otai kita, juga daripada moderator kita, Maiwan. Saya ambil kesimpulan daripada abang tadi, macam mana saya membawa apa yang saya belajar ke bidang kerja mungkin dalam TV ataupun pentas. Okay, baiklah. Saya dalam bidang teater, tetapi sebenarnya betul tak Pak, kalau kita lakon dekat TV caranya lain Pak. Beza Pak. Dia tak boleh, maksudnya dia masih sama. Saya panggil bapa, kita selalu berlaku jadi anak beranak. Dia masih sama, cuma mediumnya berbeza. Masih lakonan sama, cuma bila depan kamera mungkin tak boleh terlalu lebih-lebih, tak boleh kau nak tangan kesana kan, terkeluar pula tangan kau. Jadi mungkin itu lebih arif lah Abang Rama dengan bapa. Cuma tak salah kalau anda ada ilmu ataupun anda belajar dalam bidang ini. Mungkin kita tak boleh salahkan, dulu pun ada UiTM kan Bapak dulu ada UiTM tapi belum ada lagi bidang teater. Jadi tak salah kalau mereka belajar daripada pengalaman, dan kalau anak-anak muda sekarang belajar secara formal dalam bidang seni, kerana ilmu itu boleh digunakan dalam bidang kerjaya anda. Tidak kisahlah dalam bidang kerja apa sekalipun. Sebagai contoh saya bagi saya lah, mungkin teater membawa saya lebih berani di atas pentas untuk buat komedi. Dia membawa keyakinan sampai kan saya masuk program dia Liga Lawak Superstar. Program itu dia punya program dia macam kena buat semua macam spontan dan bagi game yang teruk-teruk lah. Tetapi ada seorang produksi mungkin producer atau orang yang tinggi lah, bukannya yang kru-kru biasa. Dia datang dekat saya, kau ni background kau apa Aina? Kenapa kau ni macam okey je kat atas, tak malu-malu kau nak kena menyanyi ke, nak melompat ke apa semua? Kau ni siapa sebenarnya? Dia tanya. Sebab saya di kalangan, maksudnya saya adalah peserta yang orang baru. Dia tanya, oh sebenarnya dulu saya belajar teater. Oh patutlah. Jadi pandangan orang, dia membina keyakinan dan macam saya kata bapak tadi, itu adalah medium yang sesuai. Masa atas pentas untuk komedi, aku boleh buat teater. Tapi kalau drama, kena lebih subtle. Itulah perkataannya. Dan dia kalau bidang teater sekalipun, tidak semestinya anda berada di depan. Tak semestinya. Anda juga perlu tahu bagaimana kerja orang belakang, supaya anda tidak menyusahkan orang belakang. Betul tak Bapak? Dan orang belakang pun perlu juga belajar macam mana kerja orang di hadapan ataupun orang di atas pentas,
supaya anak tak menyusahkan juga orang kata. Jadi kita saling memerlukan. Jadi tak salah sebenarnya kalau anda ada ilmu dalam bidang seni secara formal. Itu mungkin saya boleh intro sikit bang. Saya dah emosi dah, saya pas ke bang. Terima kasih. Puan ini kita tahu dia terlibat dalam program-program lawak yang banyak. Jadi saya tak pelik. Tapi bila saya tengok di TV dan bila saya berjumpa, rupanya tak lawak sangat. Tak lawak sangat kan. Dia lebih banyak dia menunjukkan lawak tu kepada lebih mesra. Baik, untuk pusingan kedua ni pusingan Saudara Rama, bila bercakap tentang lakonan ni, dia ada 3 perkara: bakat, ilmu dan kemahiran, pengalaman. Ni tiga-tiga ni. Jadi saya tengok kan Saudara Rama ni TV station China ada sebab boleh berbahasa China. Kalau TV India tak payah katalah, memang dah diwarisi dan juga dapat menguasai dalam terbitan untuk TV-TV rancangan Melayu ya. Jadi bagaimana yang Saudara Rama rasa, yang mana ilmu ke bakat ke atau pengalaman itu yang mendominasi, sebab Mr. Rama boleh dapat terlibat dalam dunia lakonan. Mungkin pengalaman ini yang ramai orang nak tahu lah sikit. Terima kasih saudara moderator kita. Tadi Ain dengan Rusli ni asyik apa bapak dia panggil. Dia tak panggil aku. Sekarang kita dua panggil. Saya panggil Dalin. Alamak kan. Tak balik aku ni. Sana pen sini pun pen. Ni baru kita lawak kan. Okey, pada tajuk yang tu saya memang kagum dengan tajuk, 3 tajuk tu. Tapi apa pun dia bermula daripada bakat. Dari bakat mencari ilmu. Ilmu itulah yang kita mencari, menambah sampailah kita umur sampai dah bengkok pada kita umur pengalaman. Pengalaman tu yang mengajar kita balik. Mana pengalaman tu membawa kita ke satu tahap yang tinggi. Mana kita tak sorok pengalaman tu lah. Tak apa, itu kita akan cerita pasal pengalaman kemudian lah. Ini saya khusus kepada bakat itu. Bakat sebenarnya sejak kita lahir, cerita pasal kita lahir, kita membesar, kita tak tahu sama ada kita ada berbakat. Aku akan jadi pemuzik ke? Aku akan jadi penyiar ke? Aku akan jadi seorang pelakon yang terkenal ke? Atau syahur ke? Kita tidak tahu. Tapi benda itu dah ada dalam darah daging kita, yang cuma kita tidak tahu. Maknanya, saya dapat tahu waktu saya sekolah rendah dulu. Jadi bila sekolah rendah tu, saya cari tiba-tiba je malam kedai ni, saya pun dipilih. Sebab apa dipilih? Waktu tu dalam kelas saya cuma-cuma menyanyi, saja lakon. Waktu tu saya amat berminat melihat filem-filem Piramli. Sebab perkampungan saya semua adalah orang-orang Melayu. Jadi saya bergaul. Jadi di situ saya banyak melihat filem-filem Piramli. Jadi daripada sekolah rendah sampai sekolah rendah sama aja. Jadi bakat tu saya bawa. Saya bawa bila malam kebudayaan mengangkat hari guru ke. Sebab saya dah dalam kelas tu, saya bawa benda-benda tu. Walau musik sana, musik sini. Bila malam tu satu labu-labi, besok tu kat sekolah. Okay, saya nak selesai. Bakat ni, saya nak selesai pada bakat. Bakat. Pertama, bakat tu boleh berlaku juga anugerah. Anugerah maknanya memang darah daging daripada datuk, nenek dan sebagainya. Itulah saya dah sambung. Boleh berat. So kenapa bakat saya ada? Rupanya saya belajar sampailah ke keluar TV. Saya dengan Rusli lakon di bawah lingkaran awal, drama hitam putih pun keluar TV. Barulah atuk saya bangsawan, bapa saya bangsawan. Dan baru beritahu yang kami semua adalah keluarga bangsawan. Patutlah minta polis tak dapat, minta tentera tak dapat, minta itu cikgu semua tak dapat. Rupanya ke sini. Sampailah saya buat tarjam kaki. Jadi dalam bidang ini saya tak lupa yang lagi cikgu tenaga pengajar saya Kamal Reyes, rakan saya Syaudin Syakrani, presiden sekarang PKM. Inilah sahabat-sahabat saya. Jadi maknanya bakat kita tak tahu. Jadi bila kita menunjuk, jadi rupanya dalam diri kita ni dah ada. Jadi kemana kita nak bawa bakat? Jadi kalau kita tak menunjuk bakat, maknanya tak ada bakat lah. Jadi terpaksa kita ambil peluang ni. Dengan peluang yang ada, kita dapat perjalanan itulah yang membawa kita, berbakatkan kita.
Dan bakat-bakat itulah yang akan belajar. Apa bakat? Bakat komedi, bakat lakonan, bakat jagat, bakat itu, bakat ini, berbakat-bakat sampai berperingkat-peringkat. Maka dalam itu kita belajar ilmu. Itu peringkat kedua. Saya setakat bakat dulu lah. Baru bakat, belum ilmu lagi, belum pengalaman lagi. Ini kalau bakat setakat 2 jam tak cukup. Teruskan. Mau 4 jam. Tapi apapun bagi peluang. Adik asyik tengok abang, abang cakap, dia kenapa? Dia asyik pandang, saya tak ada cakap. Jadi itu bakat juga. Bakat memandang. Cara memandang kita. Jadi bakat juga. Mana dia ada bakat, dia pandang kita lah. Kalau bakat tak cakap, tak pandang lah. Jadi maknanya, bakat ni kena asah. Kalau bakat tidak diasah, kita tak akan meningkatkan diri kita. Kalau bakat ini tidak belajar, maka bakat itu tak dapat ilmu pelajaran. Kalau bakat ini tak dibuka ruangnya, maka tak adalah ruang-ruang yang akan kita pelajari. Kalau bakat ini ditutup, maka tutuplah tudung periuk itu. Kalau bakat ini tak dia cukup ke nak panjang lagi? Tak cukup. Kalau bakat ini ditutup, maka tutuplah dia. Jadi kadang-kadang bakat ni dari dalam tu dia akan tolak kita. Kau ada bakat, nyanyilah. Jadi mana bakatnya? Itu aja. Goyang dia. Jadi bakat tu yang membawa bila orang main muzik, bakat tu akan dia ada orang kait. Bila orang berlakon, bakat dia akan panggil. Kau ada bakat, pergilah berlakon. Bila bakat tu tengok ni pelakon filem top, bakat ni akan panggil. Jadi dalaman tu dah ada. Cuma sama ada kita tahu atau tidak. Jadi nak tahu atau tidak, bila ada ruang, ada peluang, maka segalanya bermula di rumah, di sekolah dan di pentas. Ini dia. Patut timbul dulu. Sekarang orang pakai audition atau screen test. Yes. Dulu dia panggil uji bakat, betul tak? Uji bakat. Menguji. Uji bakat dia. Uji bakat. Jadi untuk uji ada bakat. Itu sebab kita pergi uji. Kalau tak ada bakat, kita tak berani nak uji. Nak uji apa? Nak uji apa pula kan? Jadi dalaman tu dah beritahu, kau ada bakat, pergilah. Dalaman tu memanggil kita. Nani boleh di dalam. Nawa itu. Panjang tu. Menolok. Tapi nak sampai ke banyak. Terus banyak ilmu tu. Kan? Okey, tak setakat tu dulu. Kita bagi peluang lah. Asyik percaya dia bercakap saja. Korang cakap, kena lah. Okey, terima kasih Mr. Rahman. Okey, Mr. Rahman maksudkan bahawa bakat itu sebenarnya yang sedia ada dan yang diasah. Dia akan datang mana-mana dulu kan. Okey, mungkin saudara Syasha mungkin nak berhenti daripada bakat tadi tentang apabila dah bakat, bagaimana nak mengasah ilmu tu. Nak menjadikan diri itu lebih berilmu. Ada orang melihat ilmu tu datang daripada sebetulnya dari segi akademik yang tersusun dari institusi dan sebagainya. Dan juga ada juga Mr. Rahman kata tadi, ilmu itu datang daripada proses pembelajaran sendiri, daripada guru-guru, daripada rakan-rakan. Mungkin sebagai orang yang Syasha ni orang yang belajar dalam situ. Saya rasa Syasha sebelum masuk ke dalam institusi berstruktur ni pun mencari ilmu daripada kawan-kawan. Boleh tak? Silakan. Terima kasih. Bakat dan ilmu betul, saya setuju dengan Mr. Rama. Bakat tu sebenarnya sama ada dah memang ada dalam diri kita. Abang Rama, dia suruh panggil Abang Rama lah. Bukan adik. Saya pun sebenarnya keturunan saya, mak saya menyanyi. Jadi keberanian dan bakat yang ada pada saya itu adalah dari mak saya juga, arwah mak saya. Jadi selalu teman dia menyanyi, dia menyanyi di rumah-rumah orang kahwin apa semua. Jadi saya pun boleh menyanyi. Sebenarnya saya bermula dengan menyanyi. Jadi kawan saya nampak saya boleh, jadi dia pun ajak saya join teater. Saya sebenarnya terima kasih lah kat kawan saya tu. Dia kalau dia tak ajak saya tak ada kat sini. Nah, kawan saya yang push saya. Sebenarnya saya tak nak. Tapi disebabkan kawan saya tu, saya rasa macam terima kasih lah. Terima kasih kat dia. Kalau dia tengok ni, terima kasih lah sebab kau ajak aku join. Kalau tidak, aku tak ada kat sini. Dan saya suka
suka bidang ni. Ilmu. Okay. Memang saya belajar di Aswara, mengambil lakonan teater dan pengarahan. Saya dah banyak lakon, mengarah. Sebab tu, kenapa daripada bila Pak kata nyanyi, Okay. nyanyi memang mak peminat nyanyi, kenapa dalam pemilihan masa memohon kat suara tu nak ambil juga teater dan juga pengarahan, dan tak pergi ke muzik ataupun nyanyian? Sebab bagi saya, teater mempunyai segalanya. Teater ada tarian dalam persembahan tu, teater ada nyanyian dalam persembahan tu, teater ada lakonan, teater ada pengarahan. Jadi teater tu lebih besar aspek-aspek kita nak belajar. Macam saya pernah je, saya memang belajar jadi kru. Maknanya saya belajar apa kerja-kerja di belakang dan apa kerja-kerja di hadapan. Maknanya semua saya boleh buat. Tak kisahlah jaga wardrobe ke apa benda, buat air untuk orang, semua boleh. Jadi saya rasa teater ni dia luas kalau kita nak belajar apa-apa, sangat luas. Kalau belajar muzik, saya rasa hanya fokus pada nyanyian je, vokal, chord, semua tu. Tapi teater ni saya rasa macam-macam, semua ada, dia sangat meluas. Jadi saya memilih teater. Untuk ilmu memang saya belajar di Aswara, tapi ini pada pendapat saya lah. Saya rasa saya lebih banyak belajar daripada melihat, daripada pengalaman-pengalaman yang saya pergi. Saya bukan di golongan kawan-kawan LPTA saja. Saya bergaul dengan orang-orang NGO, orang-orang NGO di Selangor, di Kuala Lumpur. Jadi saya berkawan dengan mereka. Budak-budak LPTA tak ramai bergaul dengan NGO. Sebenarnya mereka pun sangat hebat dan ada pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu yang saya dapat dari mereka. Itulah saya rasa dekat Aswara memang kita di dalam kelas macam tu, tapi pensyarah dia tak fokus pada kita saja. Kita sebenarnya sendiri yang kena ambil peluang, yang kita kena kejar, kita kena korek sendiri, kita kena lawan sendiri, kena ambil tahu, baru kita dapat ilmu tu. Dan bila kita dekat luar, kita sendiri. Jadi apa dekat luar pula ilmu lain. Jadi saya rasa lah, bagi saya banyak melihat, saya banyak belajar daripada saya melihat. Macam tu. Dan sampai sekarang saya masih belajar lah. Saya masih melihat macam mana saya kena pandai bawa diri. Macam tu lah. Gitu. Okey. Jadi apa yang jelas bahawa setelah berbakat, ilmu itu akan datang daripada mana-mana sudut yang kita cari, kita akan jumpa. Ya. Kalau rasa kita ke kelas, kita dapat cari ilmu dalam kelas. Kalau kita rujuk pada alam dan juga persekitarannya, ada ilmu-ilmu untuk membantu dalam bakat kita sendiri. Okey, terima kasih Saudara Syah. Berbalik pada abang atau pak atau saudara sendiri, saya selalu kalau melihat dari segi abang Rosli lah, banyak watak-watak yang dibagi pada pihak awalnya adalah antagonis. Lebih banyak pada antagonis yang lebih, bukan kalau kita tengok mungkin referen atau rujukan abang Rosli ni kepada pelakon-pelakon seperti Eskadar Isma, Kak Kamel, lepas tu yang Sabsi Kawan Dusun tu Sarido ni. Tapi ada cara, baik bila Saudara Rahmat cakap tentang bakat, saya kata ilmu di luar tadi, pengalaman. Saya rasa kalau dibandingkan dengan Rahmat ni dia pegang banyak watak. Saya tengok lebih pada watak, mau kepada watak, kalau kebanyakan kalau cerita Cina, Melayu, India lah, memang dia pegang watak ini sebab boleh bahasanya, dan dia memang India. Dia tak boleh, Mr. Rahmat tidak boleh jadi pelakon seperti Tuan Henry Geni ke, tak boleh. Silap, tak boleh. Ataupun dia menjadi Sir Francis Lai ke, Hantua ada, tapi sebab ada jubah hitam tadi kan. Cerita jubah hitam tadi kan. Jubah hitam.
cerita-cerita diberi watak-watak komedi dan watak-watak yang berat walau di peringkat awal. Khususnya kemungkinan bagaimana dari segi bakat dan ilmu yang Abang Rosli belajar tu untuk menyorot pengalaman-pengalaman ulama menjadi, saya lebih suka pada bagaimana Abang Rosli establishkan, maknanya pegang lakonan itu menjadi satu, itulah bentuk dan lakonan Rosli Rahman Adam. Soalan tu tanya tu. Jawab. Terima kasih Tuan Moderator. Begini, sebenarnya saya perlukan ilmu. Bakat memang dah ada melalui darah daging ayahanda saya, Rahman Adam, yang dia pun, ayahanda saya seorang pelipur dan aktivis teater di panggung Victoria, Singapura tahun 1960-an dulu. Jadi berkisar daripada itu, sebenarnya saya banyak mentelaah dan mengkaji filem-filem Melayu lama. Itulah guru saya, dan saya juga rajin membeli buku-buku teater atau buku-buku drama selalu di kedai bookstore di Bahasa. Dan saya juga banyak berhitungan, dan kadang-kadang saya WhatsApp kawan-kawan dalam grup. Saya cuba tanya watak-watak macam mana yang saya nak bawa. Selalunya begitulah kajian saya, kan. Bila saya berbakat, tapi ilmu tu perlu ada. Dipanggil kalau kita berlakon teater, ilmu macam mana kita nak bermain setiap watak tersebut babak ke babak melalui pentas yang kita lakukan. Jadi ilmu tu adalah panduan bagi saya supaya setiap pengucapan dialog, watak kita berpandu pada ilmu. Bakat memang dah ada, tapi kalau ilmu kita tak tahu, terutama lakon pentas, itu yang kadang-kadang berlaku. Kita keluar daripada cahaya lampu, kita tidak mengkaji ruang kita, kita tidak sedar gerakan lakon kita, dan kita tidak, yang paling penting, timing kita, durasi yang telah diset oleh Tuan Pengarah atau saya. Itu bagi saya ilmu perlu ada. Di situlah saya belajar melalui, saya cantumkan dengan pengalaman. Setelah setiap pementasan, postmortem itu akan ada dan diterajui oleh Tuan Director di dalam bulatan bersama dengan terutama adik-adik saya terlibat pada selepas pementasan itu. Di situlah pengalaman bagi saya. Setelah kita buat bakat, ilmu saya perlu ada, terutama kompak technical side, durasi masa, sedar ruang, sedar teman, segala itu ilmu. Panduan watak kita pada bakat lakonan kita, supaya kita kena ingat, jangan terlalu overdo it pula. Benda tu kita kena kawal, dan kita kena kawal. Bagi saya, sebelah kanan diri saya, sebelah kiri watak. Kalau kita mengkaji semua watak tanpa sedar diri kita, bahaya tu, bahaya. Itu kita kena ingat. Itu saya selalu buat panduan pada diri saya. Penting juga bakat, kena kata pun dipandu oleh ilmu dan postmortem dengan pengalaman. Itu tiga perkara. Dia tiga-tiga mesti selari. Selari itu penting. Kalau tak ada ilmu, panduan. Bagi saya ilmu itu penting untuk panduan kita. Sebab kita bekerja di atas pentas ke, di lokasi penggambaran drama atau filem. Itu kena tahu. Kalau tak tahu ilmu tempat ilmu untuk syuting, itu yang berlakon macam-macam jadi. Kata sepatah iPhone out frame lah. Pergerakannya selalu apabila dikawal oleh framing, kita tak ada ilmu, itu yang bahaya tu. Reaksi muka kita terlebih-lebih, itu yang bahaya. Sebab dikawal oleh framing. Kata framing tu macam medium close up jadi kita tengok dekat TV. Itu kita tak boleh bergerak. Kita kena kawal, kita bermain dengan mimik muka, reaksi muka, itu ilmu. Bakat pun ada lakonan. Kita boleh menghafal dan kita boleh menghayati dan melahirkan watak tu dengan tanpa kata pun dengan sempurna lah. Itu pandangan daripada saya lah. Ya, saya serahkan mic ni kepada moderator yang saya hormati. Saya rasa macam komplit lah kan. Macam ada satu bengkel teater lah keadaannya. Dan kalau watak-watak yang berat tadi dibentuk dalam dunia lakonan Rosli Rahman, mungkin saya nak buat kepada saudara Aina. Susah juga ni sebab saudari Aina ni dia bermula dengan lawak. Dia dinaikkan dalam tempat yang terkenali dalam program lawak dan nak berpatah balik.
dunia luar dan juga dunia pentas, jenaka dengan reality. Saya yang nak ialah sebab dikenal dengan awak dan juga komedian. So bagaimana nak buat balance? Saya sebenarnya program komedi itu kita jadikan dia sebagai platform sebab itu adalah peluang. Macam saya cakap tadi tentang peluang yang diberi. Kalau kita tak diberi peluang, kita cari peluang. Jadi untuk zaman sekarang ni, untuk cari peluang tu ada macam-macam cara. Sebagai contoh melalui program ataupun yang sekarang ni yang lebih ramai yang dilakukan adalah dengan keluarkan video di media sosial masing-masing. Itu pun sama juga. Ia adalah kita membuka peluang untuk diri sendiri. Sebab orang sekarang mungkin tak nak jumpa, jadi kita bagi orang tengok kita ada bakat apa, dan daripada situlah kita diberi peluang. Okay. Jadi peluang yang saya gunakan ruang program komedi itu untuk sebagai platform. Sebab kalau kita kena sedar kita bukannya muka persis-persis Zahira Ahmed Musa. Jadi kita macam apa cakap, kita sedar ruang, sedar diri, kita tahu kita dekat mana, kita boleh buat apa yang kesesuaian kita. Jadi saya bukan tak pergi AF semua tu, mentor pernah pergi, tapi AF tak pergi, saya pergi mentor. Tapi saya faham tuntutan program itu, program-program sebegitu, selain bakat ia menggunakan rupa. Kita tak boleh marah stesen TV kenapa, alah nak muka cantik je. Tapi itu adalah tuntutan. Kita sebagai penonton sekalipun, kita tengok yang benda yang buruk, tak cantik pun kita rasa tak ada benda. Contoh kalau kita jangan kata orang, contoh dalam drama tu kursi tu koyak sikit, apa benda lah, dia tak ada kursi lain ke? Itu paling simple. Jadi itu adalah lumrah manusia sukakan yang cantik. Jadi saya sedar diri, kita cuba masuk program, lepas pula. Jadi memang pada awalnya untuk buat komedi tu saya sangat-sangat susah. Sebab saya rasa, aku masih lagi sampai sekarang saya sebaik saya berlakon daripada buat teater. Sebaik saya berlakon daripada buat kelakar. Buat kelakar sangat susah. Dia mulakan dengan lakonan. Daripada lakonan barulah kita injectkan komedi. Tetapi itulah saya gunakan dengan ruang pentas, lakonan teater untuk kita supaya kita masih di dalam track. Tidaklah macam buat kelakar tapi dah tak kelakar. Buat kelakar dan juga kita boleh serius supaya orang nampak kita lebih versatile. Kita boleh sebenarnya. Sebab untuk kita masuk dalam ruang ini macam saya cakap tadi, untuk peluang, untuk mencari peluang, kita kena tunjukkanlah. Jadi walaupun macam saya cakap, walaupun watak-watak kecil, kita kena buat supaya kita tak lupa. Kenapa saya masih juga buat teater, saya masih bekerja bersama dengan Abang Rosli, dengan Abang Rama, dengan Tuan Syakari sendiri untuk dalam teater, supaya kita bakat memang satu bakat, tapi itu adalah latihan supaya kita tidak hilang. Contoh kalau kita menyanyi pun kalau kita tak berlatih, ke laut juga suara.